"Hei Muhammad, untuk inikah kau panggil kami di sini?" Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat datang ke Tom Store untuk sesi live membaca buku Sirah Nabi daripada kelahiran hinggalah saat terakhir. Tajuknya ialah Perjalanan Hidup Insan Agung, episod yang ke-21. Kita menggunakan kitab Sirah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau merupakan juara pertandingan menulis Sirah Nabawiyah yang dianjurkan di Makkah Al-Mukarramah sekitar 46 tahun yang lalu. Jadi buku beliau sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Malam ini kita di bab yang ke-11, iaitu dakwah tahap kedua, iaitu seruan secara terbuka. Semalam kita di episod yang ke-20. Semalam kita bercerita tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Macam mana baginda Nabi dan para sahabat sewaktu itu merupakan kelompok yang awal-awal sekali memeluk Islam, menunaikan solat 5 waktu secara tapuk-tapuk. Dorang sembunyi-sembunyi. Tapuk-tapuk lah kalau kita bilang di Sabah ni, untuk melakukan ibadah. Jadi selepas ini di tahap kedua ialah seruan secara terbuka. Perintah dakwah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu yang pertama turun mengenai hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang bermaksud, "Dan berilah peringatan kepada saudara-saudara terdekatmu." Surah Asy-Syu'ara pada bahagian awalnya disebutkan tentang kisah Nabi Musa dari permulaan kenabian hinggalah hijrahnya bersama Bani Israel, lalu selamatnya mereka daripada kejaran Fir'aun dan kaumnya serta ditenggelamkannya Fir'aun dan keluarganya. Kisah ini meliputi seluruh tahap yang ditempuhi oleh Nabi Musa ketika mendakwah Fir'aun dan kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat bahawa ditampilkan perincian dakwah Nabi Musa ketika Rasulullah SAW mendapat perintah untuk mendakwah kaumnya agar beriman kepada Allah adalah supaya Nabi dan para sahabat mempunyai contoh yang boleh dijadikan panduan. Sama seperti Musa, mereka juga akan berhadapan dengan pendustaan, tekanan dan penolakan ketika mereka menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Juga agar mereka memahami dengan jelas urusan dakwah yang diamanahkan kepada mereka. Dalam ayat-ayat yang lainnya, surah ini menceritakan tentang tempat kembali orang yang mendustakan para rasul, iaitu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, dan Ashabul Aikah. Meskipun mereka keseluruhan isinya lebih dititik beratkan oleh Fir'aun dan kaumnya. Itu semua adalah supaya orang yang mendustakan Nabi Muhammad tahu bahawa mereka sama saja dengan kaum-kaum yang ingkar dahulu, dan bahawa jika mereka masih saja berada dalam pendustaan dan pengingkaran, maka mereka pun perlu bersedia menerima azab Allah. Sebaliknya, agar orang beriman tahu bahawa kesudahan yang baik berada di pihak mereka, bukan di pihak orang yang mendustakan. Jadi kita faham daripada melalui surah Asy-Syu'ara, Allah memerintahkan untuk kita berdakwah kepada saudara-saudara terdekat. Sebelum ayat ini, Allah menceritakan tentang macam mana kisah Nabi Musa yang berdakwah kepada kaumnya dan Fir'aun yang ada waktu itu. Jadi Allah sudah beri peringatan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat bahawa mereka juga akan mengalami tentangan yang sama sewaktu cuba menjalankan dakwah secara terang-terangan. Dan ini kita sudah sedia maklum bahawa sesiapa sahaja yang cuba untuk berada di jalan fisabilillah ni, di jalan dakwah ni, pasti akan berhadapan dengan cabaran dan tentangan. Itu memang sudah pasti. Sebab itu apabila kita ni apabila sudah memilih jalan untuk berdakwah dan apabila menghadapi tentangan yang hebat, itu bukanlah perkara yang luar biasa ataupun perkara yang tidak jangka. Sebab itu sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mahu menegakkan agama Allah, maka bersedialah dengan ujian yang hebat. Seterusnya tajuk kedua, menyeru saudara. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah turunnya ayat tersebut ialah memanggil Bani Hashim. Mereka pun datang berkumpul memenuhi panggilan itu, tetapi Bani Muttalib bin Abdul Manaf juga turut datang sehingga jumlah mereka yang hadir adalah kira-kira 45 orang. Sebelum Nabi Muhammad bercakap, Abu Lahab telah mendahului mereka
yaitu kalangan Bani Muttalib, adalah bapa-bapa saudaramu dan juga sepupu-sepupumu. Maka bercakaplah apa yang kamu mahu dan jangan bersikap seperti kanak-kanak. Ketahuilah bahawa kaummu, yaitu Bani Hashim, tidak mempunyai kekuatan di hadapan bangsa Arab. Aku orang yang paling berkewajipan untuk menegurmu, dan yang akan ada di belakangmu, yaitu membelamu, nanti hanyalah Bani ayahmu, yaitu Bani Hashim. Jika kamu tetap pada apa yang kamu lakukan, yaitu mengembangkan Islam dengan sembunyi-sembunyi, maka itu lebih mudah bagi mereka untuk membelamu dibandingkan ketika kamu dimusuhi oleh seluruh suku Quraisy dan ditambah lagi seluruh bangsa Arab kerana mengembangkan Islam secara terang-terangan. Sebabnya, aku belum pernah menemui seorang pun yang datang kepada keluarga keturunan ayahnya dengan membawa sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang kamu bawa ini. Rasulullah SAW hanya diam, tidak bercakap sepatah pun pada waktu itu. Di kesempatan berikutnya, Rasulullah SAW mengundang mereka berkumpul untuk kali keduanya. Kali ini Rasulullah bercakap kepada mereka, "Segala puji bagi Allah, aku memuji dan memohon pertolongannya. Aku beriman dan bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya." Kemudian baginda meneruskan, "Seorang petunjuk jalan tidak akan membohongi keluarganya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kamu pasti akan mati sebagaimana kamu tidur. Kamu pasti akan dibangkitkan seperti kamu bangun tidur. Kamu pasti dihisap atas apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya adalah syurga selamanya atau neraka selamanya." Abu Talib membalas, "Kami gembira untuk menolongmu. Kami menerima nasihatmu dan kami sangat percaya kata-katamu. Inilah keluarga keturunan ayahmu telah berkumpul. Aku salah seorang antara mereka. Hanya akulah orang yang paling cepat melakukan apa yang kamu suka. Maka teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan sentiasa menjaga dan melindungimu. Namun begitu, jiwaku tetap tidak mengizinkanku untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib." Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini benar-benar buruk. Ambillah tindakan terhadapnya sebelum orang lain yang melakukannya." Abu Talib membalas, "Demi Allah, selama kami masih hidup, kami akan tetap melindunginya." Pada peringkat awal dakwah secara terang-terangan, Rasulullah mengambil tindakan dengan cara mengumpulkan suku keluarga daripada suku baginda, iaitu suku Bani Hashim. Daripada keluarga-keluarga sepupu-sepupu, bapa-bapa saudara baginda yang datang berkumpul tu, ada juga satu suku lagi yang ikut, iaitu suku Bani Muttalib bin Abdul Manaf. Waktu perjumpaan kali pertama, Nabi mula mau berdakwah secara terang-terangan. Abu Lahab membebel bla 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 bla, tapi Rasulullah waktu itu cuma diam. Waktu kali pertama tidak berjaya. Jadi Rasulullah panggil lagi untuk kali kedua. Waktu kali kedua Rasulullah terus bercakap. Rasulullah memuji-muji Allah pada mulanya. Rasulullah menerangkan tentang Islam tu macam mana. Kemudian dibentak oleh Abu Lahab. Abu Lahab juga menasihati Abu Talib supaya mengambil tindakan kepada Rasulullah ni sebelum orang lain yang buat. Tapi Abu Talib cakap apa? "Aku tetap akan mempertahankannya selagi mana aku masih hidup. Aku masih ada di sini. Buatlah apa yang dia suka." Itu pendirian Abu Talib, tidak seperti Abu Lahab yang paling lantang menentang baginda. Kemudian kita pergi di tajuk ketiga, seruan di atas Bukit Safa. Setelah Nabi Muhammad yakin dengan janji Abu Talib untuk melindungi baginda ketika baginda berdakwah, maka satu hari baginda berdiri di atas Bukit Safa. Baginda menjerit, "Hai saudara-saudaraku!" Maka berkumpullah orang ramai daripada seluruh suku Quraisy di hadapan baginda. Baginda lantas mendakwa mereka untuk bertauhid, beriman terhadap risalah baginda serta beriman kepada hari kiamat. Imam Bukhari telah meriwayatkan satu kisah daripada Ibnu Abbas, iaitu ketika turun ayat, "Dan berilah peringatan kepada saudara-saudara dekatmu." Nabi segera naik ke atas Bukit Safa. Baginda lantas memanggil suku-suku Quraisy dengan lantang, "Hai Bani Fir, Bani Adi." Akhirnya mereka semua berkumpul di hadapan baginda. Jika ada yang berhalangan untuk hadir, maka dia akan mengutuskan wakil untuk mengetahui apa yang terjadi. Abu Lahab dan para pembesar Quraisy turut hadir. Baginda lalu bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kamu jika ku kabarkan kepada kamu bahawa ada sepasukan berkuda di sebalik bukit ini yang hendak menyerang kamu? Adakah kamu percaya padaku?" Orang ramai menjawab, "Ya, tidak pernah kami mendapati dirimu menipu." Maka baginda berkata lagi, "Kalau begitu, sesungguhnya aku memperingatkan kamu akan datangnya azab yang keras." Mendengarkan hal itu, Abu Lahab berkata dan marah, "Semoga kamu binasa sepanjang hari. Untuk inikah kamu mengumpulkan kami?"
Saat itu turunlah wahyu, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan seterusnya hingga akhir surah. Sementara Imam Muslim juga meriwayatkan sisi lain daripada kisah ini yang dia ambil daripada penuturan Abu Hurairah ketika turun ayat, dan berilah peringatan kepada saudara-saudara dekatmu. Rasulullah SAW menyuruh orang ramai secara umum maupun khusus. Hai orang Quraisy, selamatkanlah diri kamu daripada seksa neraka. Hai orang Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kamu daripada seksa neraka. Hai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu daripada seksa neraka. Demi Allah, diriku ini tidak mempunyai kuasa sedikit pun untuk menyelamatkan kamu daripada siksa Allah, kecuali hanya sedikit syafaat untuk kamu selagi mana kamu menjaga tali persaudaraan denganku. Seruan lantang inilah tujuan daripada perintah ayat di atas. Rasulullah SAW memperjelaskan kepada orang yang memiliki hubungan persaudaraan dengan baginda bahawa penerimaan terhadap risalah Islam adalah syarat tetap hidupnya hubungan persaudaraan antara baginda dengan mereka. Fanatisme persaudaraan yang semata-mata berdasarkan hubungan darah yang selama ini diusung oleh bangsa Arab menjadi meleleh di tengah panasnya seruan yang baginda bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAK BIS mengeluarkan satu produk yang agak hebat untuk anda, iaitu As-Sofa Gel. Apa keistimewaan As-Sofa Gel? Dia sangat sesuai untuk luaran anda, terutama yang sakit lutut, sakit orat, dan untuk kesihatan luaran. Dan terutama kempeskan perut anda. Dapatkan As-Sofa Gel kerana apa? Kerana dia ada KKM. InsyaAllah anda tidak was-was lagi. As-Sofa Gel. Jadi untuk tajuk ini kita faham macam mana. Di peringkat seterusnya, apabila Rasulullah yakin bahawa Abu Talib ni akan melindungi baginda sepanjang urusan dakwah ni, Rasulullah terus naik di atas bukit Safa, satu bukit yang agak tinggi. Rasulullah memanggil semua orang Quraisy. Jadi Nabi bagi tahu, kalau aku cakap di belakang bukit ni ada sekumpulan tentera berkuda yang akan menyerang kamu, apakah kamu percaya? Nabi kasih tahu. Jadi orang Quraisy cakap waktu tu, memanglah kami percaya sebab kau ni tak pernah berbohong. Jadi lepas tu bila Rasulullah yakin, baru Rasulullah sebut lagi, jadi sekarang aku menyeru kamu kepada Islam dan selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Sungguhnya tidak ada yang boleh menyelamatkan kamu daripada siksaan Allah kecuali melalui sedikit syafaat yang boleh aku berikan selagi mana kamu menjaga persaudaraan dengan aku. Itu nasihat daripada Nabi. Jadi membentaklah terus bapa saudara Nabi ni yang nama Abu Lahab. Jadi bila Abu Lahab membentak, dia cakap, "Hey Muhammad, untuk inikah kau panggil kami di sini?" Dibentak Nabi oleh Abu Lahab. Terus turunlah ayat Quran yang melaknat Abu Lahab. Tajuk seterusnya iaitu menyampaikan kebenaran secara terus terang dan menentang perbuatan orang musyrik. Dengan suara yang lantang itu terus bergema di seluruh wilayah Mekah sehingga Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang bermaksud, "Maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang musyrik." Sejak saat itu Rasulullah SAW mula melunturkan kepercayaan syirik yang penuh dengan khurafat dan kebohongan. Baginda menyingkap hakikat sebenarnya daripada berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin sekaligus membuktikan kerendahannya. Baginda memberikan contoh-contoh logik yang mengangkat kelemahan berhala-berhala itu. Dengan pelbagai penjelasan bijak, Baginda menerangkan siapa menyembah berhala-berhala itu atau menjadikannya sebagai perantara antara dia dengan Allah, maka orang itu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Suasana kota Mekah diselubungi kekalutan kerana dipenuhi dengan berjuta-juta kemarahan. Rasa aneh yang berbau penolakan dan kecaman bergelombang hebat ketika penduduk Mekah mendengar dengan begitu terus terangnya suara yang menyatakan kesesatan orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu bagaikan petir yang memecahkan gumpalan awan, bergemuruh, berkelip-kelip dan kucar-kacir cuaca yang sebelumnya tenang. Maka orang Quraisy mula melakukan usaha-usaha untuk menghentikan revolusi yang berkembang secara mengejut itu kerana dikhawatiri revolusi tersebut akan menghapuskan adat istiadat dan tradisi para nenek moyang mereka. Mereka mengambil sikap sedemikian kerana mereka tahu makna iman adalah menafikan segala Tuhan selain Allah. Mereka juga tahu makna iman kepada risalah Islam dan iman pada hari kiamat adalah keterikan yang sempurna dan penyerahan diri yang mutlak. Mereka tidak lagi memiliki pemerintahan terhadap diri dan harta mereka.
lebih-lebih lagi terhadap orang lain. Maka mereka perlu menafikan pemerintahan dan kesombongan mereka atas bangsa Arab yang selama ini dipergunakan dengan label agama, menundukkan kesenangan mereka agar sesuai dengan keredaan Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhkan mereka daripada perilaku zalim yang selama ini mereka lakukan terhadap orang yang berstatus rendah, juga daripada perilaku keji yang sentiasa mereka lakukan dari pagi sampai petang. Mereka menyadari makna ini sehingga nafsu mereka enggan untuk menerima ajaran Islam. Mereka melakukan perkara itu bukan untuk mempertahankan kemuliaan atau meraih kebaikan, tetapi semata-mata kerana namun manusia ingin terus-menerus melakukan maksiat sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-5. Mereka tahu semua makna itu dengan baik, namun begitu apa yang boleh mereka lakukan terhadap lelaki yang jujur dan dipercayai ini, yaitu individu yang menjadi teladan tertinggi dalam menampilkan nilai kemanusiaan dan kemuliaan akhlak yang tidak mereka dapati bandingannya ataupun orang yang seumpama dengannya sepanjang sejarah datuk moyang dan kaum mereka. Maka apakah yang dapat mereka lakukan? Mereka betul-betul bingung untuk bertindak dan memang selayaknya mereka bingung. Jadi pada bahagian tajuk ini kita faham bahawa orang musyrik berusaha untuk menahan revolusi perkembangan dakwah Islam di kota Mekah. Tapi apa yang menjadi kesusahan kepada masyarakat Arab Jahiliyah waktu itu ialah sebab yang menyampaikan Islam ini adalah Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Sebab sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi dan Rasul, memang Rasulullah terkenal seluruh kota Mekah. Nabi Muhammad ini merupakan, kalau kita mau cerita sekarang, public figures, disebabkan beliau menjadi ikon dan idola di dalam menunjukkan akhlak yang baik, tauladan yang baik, tutur kata yang sopan, sikap yang amanah, sikap yang jujur, dan semua sikap-sikap baik ini semua orang akui. Biarpun orang-orang Arab Jahiliyah yang masih buat kerja-kerja yang tak bagus, masih buat kerja-kerja yang maksiat, dia tetap akui bahawa Nabi Muhammad bin Abdullah ni seorang lelaki yang mengamalkan sikap-sikap tauladan yang terbaik dan menjadi contoh yang sempurna, dan tidak ada yang setanding ataupun setara dengan baginda waktu zaman itu. Nampak betul perbezaan Nabi Muhammad ini berbeza betul dengan orang-orang lain. Orang Arab Mekah memang kenal Nabi ni memang lelaki yang macam tu sejak sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Jadi apabila baginda semula menyerukan Islam, mereka orang Arab menjadi bingung. Yang kita mau tahan ni memang orang baik, dan dia memang tak pernah berbohong, sentiasa cakap betul, dan tiba-tiba hari ini dia membawa Islam yang bertentangan dengan agama nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala. Dan bila mau tahan susah sebab dia memang terbukti lelaki yang baik. Dan bila kita tidak tahan pula, kita punya agama berhala ni pula ditindas, dikeji, ditolak sama sekali, tidak boleh pakai. Jadi orang Arab ni bingung. Bingung. Kita pergi tajuk seterusnya, iaitu kaum Quraisy mendatangi Abu Talib. Siapa Abu Talib? Abu Talib ialah bapa saudara kepada Nabi Muhammad, di mana bapa Nabi Abdullah tu, Muhammad bin Abdullah, adalah adik-beradik satu bapa satu ibu dengan Abu Talib. Jadi Abu Talib ini merupakan bapa saudara baginda yang paling dekat. Setelah memikirkan apa yang perlu dilakukan, tidak ada jalan lain bagi Quraisy kecuali mendatangi bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Mereka memintanya untuk menghentikan usaha dakwah anak saudaranya. Untuk menekankan betapa seriusnya permintaan ini, mereka menggunakan isu hakikat dan kebanggaan nenek moyang. Mereka mengatakan dakwah untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka serta pernyataan Tuhan-Tuhan itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak dapat memberi kemanfaatan serta merupakan penghinaan yang sangat buruk. Pernyataan tersebut bermaksud datuk nenek moyang mereka sejak dahulu menjalankan tradisi penyembahan berhala telah bertindak bodoh dan sesat. Lalu mereka segera melaksanakannya. Ibnu Ishaq menyatakan beberapa orang pembesar Quraisy datang menemui Abu Talib. Mereka berkata, "Hai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu telah menghina Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita, membodoh-bodohkan segala imajinasi kita, serta menduduh datuk moyang kita sesat. Alangkah baiknya kamu hentikan dia. Jika tidak, biarkan kami yang menguruskan dia, disebabkan kamu berada pada kedudukan menyelisihinya." Berada di pihak baginda lah maksudnya. Disebabkan kamu berada di pihak Muhammad seperti yang kami lakukan, maka lebih baik jika kami hantar kamu untuk menguruskannya.
Abu Talib menolak permintaan mereka dengan cara baik sehingga mereka pergi. Sementara itu Rasulullah SAW tetap konsisten dengan apa yang dilakukannya, yaitu menyampaikan agama Allah sekaligus mendakwahkannya. Jadi apabila orang Arab ni sudah bingung susah mau urus Nabi Muhammad waktu itu, diorang pergi sama orang yang paling dekat dengan Nabi. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi ialah Abu Talib. Sedangkan waktu itu Abu Talib adalah presiden kota Mekah. Salah satu sebab orang Arab jahiliyah di Mekah ni susah mau apa-apakan Nabi ini sebab bapa saudaranya itu presiden. Apabila orang Arab Quraisy ni datang jumpa Abu Talib, dia cakap, kau orang yang paling dekat, kau adalah bapa saudaranya, lebih baik kau yang uruskan dia, tahan dia, jangan dia teruskan sebar agama Islam ni sebab dia sudah buat penyataan yang Tuhan-Tuhan berhala ni semuanya tidak betul, sesat, dan nenek moyang dari dulu yang buat tradisi agama berhala ni pun sesat dari dulu dan bodoh. Jadi diorang minta Abu Talib yang pergi tahan Nabi. Jadi Abu Talib tolak bagus-bagus, dia tidak akan buat apa-apa kepada Rasulullah, dia tidak akan tahan Rasulullah daripada teruskan dakwah itu, dan dia akan pertahankan Nabi. Sebab itu Rasulullah tidak pernah disentuh walau sikit pun selama mana Abu Talib masih hidup. Rasulullah sudah mula disentuh secara keras apabila Abu Talib meninggal dunia. Di sanalah permulaan menyakiti Nabi secara fizikal. Sebelum itu enggak, orang berani cakap saja, sakitkan hati Nabi, bagi Nabi stres, bagi pressure kepada Nabi. Itu je orang berani buat. Tapi bila Abu Talib meninggal, baru orang berani sakiti Nabi secara fizikal. Jadi itu saja untuk perkongsian pada malam ini, untuk episod yang ke-21. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok malam jam 8.30 malam. Sesi mengenal Rasul junjungan Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah